Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya audio penonton, sekarang saya berada di Sekolah Rendah Merangking Ulu Belait bagi mengetahui dengan lebih dekat lagi keistimewaan yang terdapat di sekolah ini. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Terima. Sekolah Rendah Merangking terletak di kawasan pendalaman daerah Belait. Dari simpang trafik lalu lintas Kampung Sungai Liang ke sekolah ini memakan masa kira-kira 30 ke 45 minit perjalanan. Sekolah rendah ini mulanya dibina pada tahun 1962. Dibina oleh orang-orang kampung dengan menggunakan kayu bulat untuk tiangnya, atap dari rumbia dan lantai dari tanah. Namun pada masa ini, ia telah mengalami perubahan dari segi infrastruktur dan menghasilkan murid-murid yang pandai dan mempunyai bakat. Alhamdulillah, setakat ini Sekolah Rendah Merangking walaupun jauhnya orang terpisuk di kawasan pedalaman, jauh berbeza dengan keadaan yang berada di bandar sana kalau dibandingkan dengan fasilitinya. Namun apabila di Sekolah Rendah Merangking ini, alhamdulillah pelbagai kejayaan yang telah dapat kami perolehi setakat inilah daripada tahun 2012 hinggalah pada masa sekarang. Bermula daripada semua ini adalah pada tahun 2012 apabila salah seorang murid kami yang bernama Awang Is Fikri bin Haji Azman memenangi satu pertandingan ICT Essay Writing dan menerima anugerahnya di Hotel Empire Country Club. Jadi bermula bertapaknya di sana tu, maka guru-guru di sini telah membuat satu program yang khusus untuk perkembangan dan sahsiah kanak-kanak di sini. Contohnya program Good Morning Mind, program Living English at Schools dan juga program Mathematics dan Bahasa Melayu. Di antara pencapaian yang amat membanggakan ialah apabila dua orang murid di Sekolah Rendah Merangking ini menerima anugerah di peringkat antarabangsa. Yang pertama sekali ialah Awang Fairul, orang menerima penghargaan daripada Kanagawa Children's Art Exhibition di Jepun, dan kemudian yang keduanya Awang Isfikri menyediakan satu hasil kreativitinya beliau sendiri dengan menggambar sebuah pondok di kawasan Labi, kemudian dihantar ke Hong Kong dan beliau menerima penghargaan daripada penganjur di Hong Kong. Dan alhamdulillah pada tahun 2014 ini pihak Sekolah Rendah Merangking menerima penghargaan daripada Simio Japan apabila tersenarai pendek daripada 14 buah sekolah di antara 126 sekolah di ASEAN menerima anugerah, bukan anugerah tapi sijil penghargaan. Adalah satu penghargaan bagi saya, pengiktirafan yang tertinggi di samping kecemerlangan akademik dalam penilaian sekolah rendah dalam 8 tahun kebelakangan 100% lulus. Memang diakui tugas seorang pemimpin memang luas, skop yang amat luas. Yang memainkan peranan bukan sahaja sebagai pentadbir sekolah, malah ia juga adalah pengurus segala-galanya. Seorang pemimpin perlu tahu apa yang berlaku di sekolahnya dan apa-apa yang boleh dijalankan mengikut kehendak dan selari dengan visi Kementerian Pendidikan. Walaupun pada dasarnya Sekolah Rendah Merangking ini jauh, boleh dilihat cuma dilitupi oleh daun-daun pokok-pokok. Namun itu bukan satu penghalang bagi guru-guru di sini bermula daripada satu visi yang mana untuk menjadikan Sekolah Rendah Merangking ini lebih orang dikenali bahawa kami mampu bersaing dengan kawasan di bandar sana. Bukannya satu penghalang bagi kami untuk memajukan sekolah ini. Walaupun dalam keadaan yang terpisuk, kami boleh lebih lagi maju dengan penggunaan kemahiran ICT dan juga kanak-kanak yang boleh kita dikatakan boleh diketengahkan dalam kemahiran berkomunikasi. Jadi apa yang menjadi harapan bagi saya ialah pendidikan ini adalah satu yang amat universal, amat luas. Untuk mendidik kanak-kanak ini adalah satu perkara menjadi tanggungjawab bagi seorang guru. Jadi harapan saya adalah semoga akan terus orang mencapai kejayaan, mampu sama duduk, sama diri
bersaing dengan kawasan bandar, bukan untuk melawan tapi untuk bersaing, membuktikan bahawa kami pun boleh diorang ke hadapan lebih maju lagi. InsyaAllah memang ada diorang perancangan-perancangan sama ada untuk Sekolah Rendah Merangkingan ini lebih ke depan, sama ada dari segi peringkat daerah, peringkat negara, kebangsaan. Mudah-mudahan akan tercapai visi kami untuk ke peringkat antarabangsa. Kita saksikan di sini adalah salah satu program yang dijalankan di bawah aktiviti co-curriculum. Jadinya bersama saya ialah Cikgu Alicia yang akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai program ini. Good morning. Hi, good morning. This program we call it Good Morning Mind. Basically, it takes place once every 2 weeks during co-curriculum. So we'll gather all of them since there are only 20 students. So we'll gather all of the students so they are put into groups, and then normally we'll throw some problems to them, and every week the problems would be different, like different activities. For example, for today, they're given cards, and then they are going to build a tower as tall as they could. And some other time were the previous activities that we have done, they're like protecting eggs, and then they're going to make a capsule to protect them by using only sellotapes and some papers and so, or maybe handcuffs activities. Yeah, so basically this activity is to train the critical thinking skills so that they could work together to solve a problem in a creative way. Dengan kegigihan guru-guru di sini, program-program atau aktiviti-aktiviti praktikal juga diserapkan ke dalam pembelajaran mereka agar lebih menarik. Cikgu Zuraidah binti Jumat menerangkan mengenai program yang diajarkannya. Aktiviti diorang ialah mengikut tema makanan dan minuman. Jadi aktiviti diorang ialah membuat Milo dan roti sandwich. Untuk aktiviti Milo ni, dari sana diorang belajar macam mana ais satu menjadi cair. Sama di samping itu juga dalam aktiviti ini masuk juga dengan pelajaran lain. Contohnya bahasa Melayu, diorang mengenal nama-nama jenis makanan macam Milo, susu, roti, dan juga numerasi, termasuk juga diorang mengira ais, berapa ais diorang masukkan, berapa sudu. Okay. Sama itu juga termasuk juga dengan pelajaran perkembangan bakat, iaitu macam kreativiti diorang membuat sandwich, diorang design diorang punya roti paun tu sendiri. Dalam setiap tema ni ada project approach. Aja tahu macam diorang ada project kan, buat rumah, ada buat setiap tema ada project. Ya, sebab tu diorang sukalah, setiap tema diorang suka. Alhamdulillah lah, diorang murid prani alhamdulillah diorang aktif je lah. Melalui projek pembelajaran ni, harap murid ni merasa seronok belajar, mau belajar, sama itulah macam diorang ni berjayalah. Sebab dalam pembelajaran perlu ada fun, okay? Perlu ada fun. That's why perlu ada banyak aktiviti lah supaya menarik minat diorang untuk belajar. Alhamdulillah, walaupun kalau kita ni perhatikan di sini, jumlah murid Sekolah Rendah Merangking tidaklah ramai, iaitu lebih kurang 20 orang saja, tetapi aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sini amat memberangsangkan. Sebagai contoh, penglibatan bis durang dalam bidang pertandingan-pertandingan yang durang ikut mendapat tempat. Di antaranya pada tahun 2013, murid Sekolah Rendah Merangking mendapat juara dalam pertandingan lagu-lagu dakwah peringkat daerah Belayet sempena menyambut Hari Keputeraan ke Bawah Duli. Jadi ini merupakan penyertaan mereka buat pertama kali. Kemudian pencapaian yang pernah diorang capai juga, iaitu pernah mendapat tempat kelima top 5 dalam menghafaz ayat-ayat lazim, dan pernah mempamerkan bacaannya di depan Menteri Pendidikan. Jadi ini telah memikat menarik perhatian orang yang datang melawat di sekolahan ni. Kemudian dari segi aktiviti-aktiviti keagamaan seperti sekolah lain juga,
ada harinya yang mana sekolah ini mengadakan aktiviti keagamaan setiap hari Khamis. Jadi saya sebagai cikgu agama di sini telah merangka jadual-jadual yang durang jalani untuk setiap hari Khamis. Di antaranya bis durang membaca Yasin sama-sama guru dan kaki tangan, membaca tahlil. Kemudian ratibul atas baru dilaksanakan pada tahun ini. Alhamdulillah bis durang terdedah dengan perkara ini dan penglibatan durang amat memberangsangkan. Saya berharap murid-murid ini walaupun bis durang ini tinggal di pendalaman, bis durang ini terdedah dengan ilmu agama. Okay, aktiviti agama ini jangan walaupun diorang kata ni jumlah durang ini sedikit. Saya babitkan durang dengan aktiviti agama yang dianjurkan oleh MOE juga. Itu di antaranya lah harapan saya terlalu tinggi arah bis durang ini dalam bidang aktiviti agama dan juga akademik. Walaupun bilangan yang agak sedikit, namun murid-murid sekolah ini berani untuk tampil ke hadapan mengikuti pertandingan yang dianjurkan, termasuklah pertandingan keagamaan. Okey, apa favorite subject is? Maths. Kenapa milih maths? Sebab kita ni boleh belajar lebih daripada maths. Semua pelajaran mesti mengandungi maths. Macam sains, kita boleh maths. English pun ada maths. Semua maths. Yang penting maths. Kenapa suka mengajar? Supaya Tani dapat pahala ajar orang. Okey, apa yang diajar? Phonics sama bahasa Melayu sama maths. Oh, okey. Yang mana yang favorite kan diajar? Maths. Kenapa maths? Sebab maths banyak nombor. Ngajar dengan cara lembut. Okey. Dan kalau durang berlebih ain marah. Ada. Kadangkala agak sukar bagi sekolah ini untuk menerima info atau maklumat dengan cepat. Keadaan bangunan dan infrastrukturnya juga adalah satu cabaran. Dengan usianya yang melebihi 20 tahun ini, sudah tentunya memerlukan pemantauan pembaikan yang berterusan seperti serangan anai yang menyebabkan lantai rapuh, dan ini juga agak serius memandangkan keselamatan para murid dan guru-guru yang berada di sini. Ya, audio penonton, walaupun berada di kawasan pedalaman, namun para murid ini mampu menampakkan kebolehan dan kebijaksanaan mereka sama ada dalam bahagian akademik dan co-curriculum. Semoga mereka ini menjadi harapan bangsa dan negara. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.